Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbahasan ma'rifatus sahabah, iaitu kita mengenali tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada sesi yang lepas kita dah sentuh tentang sedikit sebanyak apa yang didefinisi para ataupun definisi para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa itu para sahabat yang kita dah definisikan daripada Ta'rif Ibnu Hajar rahimahullah, iaitu mereka yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa ataupun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun seketika, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam, walaupun sebahagian daripada mereka pernah didapati ataupun pernah murtad. Jadi kita dah berbincang tentang beberapa perbahasan yang berkaitan dengan definisi tersebut. Kita dah sebut tentang definisi ataupun adakah malaikat ataupun sebahagian daripada para anbiya yang pernah bertemu dengan Nabi SAW itu meliputi ta'rifan sahabat, dan kita dah bincangkan tentang isu tersebut. Dan kita juga dah bincangkan tentang sahabat-sahabat yang mana seperti sahabat-sahabat yang muda lah, yang kita kata yang mungkin tak sempat bersahabat dengan Nabi SAW walaupun lama, seperti Jarir Al-Bajali, tetap juga dianggap sebagai para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Jarir Al-Bajali antara sahabat yang mungkin sekejap dia pernah bersahabat dengan Nabi kita SAW, tetapi tak ada khilaf di dalam menggolongkannya sebagai golongan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Jarir Al-Bajali ini salah seorang sahabat yang dikenali begitu amanah dan begitu wara', begitu tinggi jujurnya, sikap jujurnya. Dalam satu kisah, Jarir Al-Bajali ini dia pernah membeli seekor kuda, yang mana kuda ini dibelinya di pasar dengan harga 200 dirham. Dianggap kira harga yang di bawah harga pasaran lah, berbanding dengan kualiti harga kuda tersebut. Dan bila dia balik dan ramai orang tengok, orang tanya, orang tengok, Masya Allah, kuda ni bagus, kuda ni lawa. Ditanya berapa, dia kata dia beli 200. Jadi orang kata, ini patutnya lagi mahal ni harga ni. Jadi Jarir pun dia kembali ke pasar tersebut. Kalau kita lah terbeli barangan yang mahal, berkualiti dengan harga yang murah, tiba-tiba orang kata harga dia sepatutnya lebih, kita mesti kata, kita buat diam je kan, tak apalah, dah terbeli lah kan. Tapi kita akan kembali ke pasar balik kalau kita beli barang tu dengan harga yang mahal, tetapi barang tersebut kualiti dia tak sebaik harga tu. Misalnya kita beli satu harga yang mahal, tiba-tiba balik buka kotak, ada cala sana, ada cala sini, tiba-tiba ada kekurangan sana, kekurangan, kita baru akan kembali ke tempat ataupun kedai kita beli tu. Tapi Jarir ni terbalik. Bila mana orang kata kuda dia ni sepatutnya lagi mahal daripada tu, dia balik-balik ke kedai tu, ke pasar tadi, dia pergi jumpa balik orang yang jual kuda tu pada dia. Dia kata, orang bagi tahu harga kuda ni lebih mahal daripada yang aku beli. Jadi dia tambah lagi harga kuda tu. Dan tukang kedai pun tak cakap, kata tak apalah, halal kan. Dia kata tak apa, dia ambil. Jadi bila dia balik tu, orang cakap lagi, harga kuda ni mahal tau, sepatutnya 800 dirham. Jadi dia balik-balik ke pasar tersebut, dia bayar 800 dirham tu, dibagi balik kepada tukang kedai tersebut. Nak kata tingginya sifat amanah dia, dan dia tak mau ada sebarang elemen-elemen yang mungkin dia kata dia bersangka bahawa mungkin orang kedai tu tak tahu kuda ni adalah kuda yang baik, jadi dijual dengan harga yang murah. Kalau kita nasib lah, dia dah jual harga macam tu, alhamdulillah lah, kita anggap rezeki lah. Tapi Jarir tak. Ini kita kata sifat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita dah bincangkan juga beberapa kisah yang mana dia orang kata sahabat Nabi SAW yang dikatakan pernah murtad, seperti Abdullah bin Khattal, yang mana kisah Abdullah bin Khattal ini dia yang kita dah sebut, dia salah seorang daripada 4 orang yang diarahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh walaupun dia sedang menyembunyikan diri di kelambu Kaabah. Dan Abdullah bin Khattal ini telah dibunuh oleh Ammar bin Yasir dan salah seorang lagi daripada sahabat Nabi SAW.
Dan kemudian kita pun dah cerita tentang kisah Ubaidillah bin Jahsh yang dikatakan berhijrah ke Habsyah dan di sana dia dimurtad, dan kisah tersebut hakikatnya tidak mempunyai sanad yang kuat dan ada beberapa nakarah di dalam kisah tersebut, walaupun kisah tersebut masyhur diceritakan dalam kitab-kitab sirah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi dalam perbahasan yang seterusnya dalam bab ma'rifah as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, siapa yang akan mukri ada dekat sana? Okey, boleh sambung baca daripada 657. Bismillahirrahmanirrahim. دخولهم دون ملائك وما نشرط بلوغا في الأصح فيهما وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل. Dukhulahum duna malaikin wa ma nashrit bulughan fil asahhi fihima. Perbahasan tentang adakah malaikat ni juga sebahagian daripada para sahabat. Kita dah bincangkan bahawa walaupun sebahagian daripada malaikat seperti Jibril alaihi salam yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak membahaskan mereka ini, tak menggolongkan malaikat ini daripada sebahagian sahabat. So kita dah bagi tahu bahawa ilmu hadis bila mana membincangkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum, dia adalah kerana faedah riwayah. Di mana malaikat ni tak ada kaitan dengan perbahasan riwayat. Malaikat tidak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tak perlu dibicarakan secara jarh wa ta'dil. Maka kat sana tak ada faedahnya untuk nak kita bincangkan sama ada malaikat itu sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tak, hanya kerana malaikat itu antara yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sebut dengan para nabi yang mana pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kisah Isra dan Mi'raj, seperti Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Mereka ini juga mempunyai martabat yang lebih tinggi, lebih mulia daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tak perlu untuk nak kita bincangkan adakah Nabi Ibrahim juga adalah sebahagian daripada sahabat Nabi SAW ataupun tidak, kerana kemuliaan Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi, kemuliaannya sebagai Khalilullah itu jauh lebih tinggi daripada martabat ataupun kedudukan para sahabat. Jadi kemudian dia kata nashrit bulughan fil asahi fihima. Kemudian juga dibahaskan tentang adakah sahabat Nabi SAW termasuk sahabat-sahabat yang muda-muda. Yang asah, yang lebih tepat iaitu sahabat digolongkan dari segi kemuliaan sahabat itu sesiapa sahaja yang pernah dia melihat Nabi ataupun Nabi melihat dia, walaupun dia belum baligh, walaupun dia belum berakal, maka dia termasuk di dalam sahabat, dia tergolong dalam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk dengan sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat kecil, yang mana dia hanya sempat melihat Nabi ataupun Nabi sempat untuk nak tahnikkan para sahabat itu, sebabkan dia masih lagi baby, masa-masa ketika akhir-akhir tahun lah, maksudnya dia belum berakal lagi, belum memayyiz lagi. Maka dari segi honor, dari segi kemuliaan, mereka mendapat syarafus suhbah, mereka mendapat kemuliaan bersahabat dengan Nabi SAW. Cuma yang mana belum mumayyiz, maka dari segi riwayat mereka dikategorikan sebagai riwayat tabi'in. Walaupun dari segi kedudukan mereka adalah sahabat, tetapi dari segi riwayat dikategorikan sebagai tabi'in. Iaitu kalau sahabat tu thabit, dia adalah sahabat yang masih lagi baby ketika tahun-tahun akhir kewafatan Nabi SAW, maka kalau mereka meriwayatkan sesuatu hadis mesti mempunyai wasitah, mesti mempunyai perantara di antara sahabat kecil tersebut dengan Nabi SAW, sebagaimana riwayat-riwayat para tabi'in. Dia tak boleh riwayat langsung lah, sahabat tu dia tak boleh kata qala Rasulullah SAW. Kalaulah mereka kata begitu, maka riwayat tersebut akan dianggap sebagai riwayat mursalah ataupun riwayat yang terputus.
Melainkan sahabat tu dah mumayyiz ketika mana Nabi SAW wafat. Sahabat-sahabat kecil seperti Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas, sahabat-sahabat kecil seperti Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, dan beberapa sahabat lain yang muda ketika itu termasuk dalam kategori sahabat yang kecil, tetapi mereka ini sudah mumayyiz ketika mana Nabi SAW wafat. Maka sahabat kanak-kanak juga adalah sebahagian daripada sahabat dari sudut kedudukan dan juga dari sudut riwayat. Kemudian dikatakan kat sini wa tu'rafus suhbatu bitawaturi. Macam mana kita nak tahu tentang dia ni adakah dia adalah sebahagian daripada sahabat Nabi ataupun tak? Antara caranya iaitu secara tawatur, secara mutawatir, sangat tersohor, sangat-sangat orang semua tahu dia adalah sebahagian daripada sahabat Nabi, seperti mana khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini adalah sangat mutawatir bahawa mereka ini adalah sebahagian daripada sahabat Nabi. Juga termasuk antaranya isteri-isteri Nabi SAW yang juga mutawatir mereka ini adalah sebahagian daripada sahabiyah Nabi. Begitu juga dengan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Mereka ini juga secara mutawatir dikenali sebagai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain-lain. Dan kemudian dikatakan kat sini wasyuhratin, dan termasuk juga cara yang kedua bila mana sahabat tersebut dikenali, ada tersohor dengan beberapa faktor tertentu. Dari segi kemasyhuran, mereka ini tidak semasyhur sahabat-sahabat 10 yang dijamin masuk syurga tu, tetapi mereka ini mungkin pada sesetengah kisah mereka ini famous dengan beberapa kisah. Sebagai contoh, kalau kat sini kita kenal dengan sahabat yang digelar sebagai Abu Dujanah. Kenal tak Abu Dujanah? Sebahagian abang kita pun mungkin tak pernah dengar siapa nama Abu Dujanah. Tetapi orang yang membaca riwayat-riwayat sirah Nabi SAW, khususnya yang berkaitan dengan Al-Maghazi, berkaitan dengan peperangan, mereka akan kenal siapa itu Abu Dujanah. Sebab Abu Dujanah ni terkenal di medan peperangan, di medan battlefield seperti perang Uhud. Dia antara sahabat yang paling kehadapan dan paling gagah berani. Dikatakan dia ada punya ciri-ciri unik dia lah. Misal kata kalau Hamzah bin Abdul Muttalib, bila dia pakai baju perang dia, yang mana baju tu ada burung, bulu burung kasawari, dia dah letak dekat dada dia, itu orang tahu dia ni Hamzah bin Abdul Muttalib dan dia dah ready untuk mati lah. Kalau kata Abu Dujanah ni, bila dia pakai serban merah, maka orang tahu dia dah start untuk nak berperang sampai ke sudah. Yang memang bila dia pakai serban merah, sahabat kata okey, kita dah tak boleh halang dia dah. Dia akan rempuh lah. Dia terkenal lah dalam battlefield, Abu Dujanah. So orang tak semua orang kenal, tapi bagi sesetengah kelompok ataupun pada sesetengah peristiwa orang kenal dengan Abu Dujanah. Begitu juga dengan sahabat, misal kata Dhimam bin Tha'labah, yang mana orang pun tak kenal kalau kita tanya siapa dia, tapi dia terkenal dengan hadis. Dia datang kepada Nabi SAW, Allahu amarak, Allah alladhi arsalt. Ditanya kepada Nabi soalan-soalan yang mana pernah pendakwah yang Nabi SAW utuskan kepada dia. Maksudnya dia cuba untuk nak reconfirm balik, adakah betul apa yang disebut oleh para utusan Nabi, para pendakwah Nabi SAW. Kemudian wa qawli sahibin akhar, iaitu begitu juga dengan pujian ataupun penyaksian daripada sahabat Nabi SAW yang lain. Kalau ada sahabat Nabi yang bagi tahu dia ni juga pernah berjumpa dengan Nabi, dia ni juga pernah bertemu dengan Nabi, dia ni pernah bersama dengan Nabi, maka dia boleh diterima di sebahagian daripada sahabat Nabi SAW. Sebagai contoh Humamah bin Abi Humamah, yang mana Humamah bin Abi Humamah kat sini tak ada siapa daripada kita pun kenal siapa dia Humamah ni, tetapi dia adalah sahabat Nabi yang terkorban kemudian hari kerana sakit perut. Lalu dia dipersaksikan kesyahidan dia oleh Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari semua orang kenal lah, dia sahabat Nabi yang famous. Jadi Abu Musa al-Ash'ari antara sahabat yang memberikan penyaksian bahawa Humamah ini adalah sebahagian daripada sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Nabi SAW. So itu antara cara-cara untuk
untuk kita kenal siapa itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia kata au tabi'in wal asahhu yuqbalu idza da'a mu'asirun mu'addalu. Begitu juga dengan kalaulah ada seorang tabi'in tu bagi tahu bahawa dia ni adalah sebahagian daripada sahabat, guru aku ini adalah daripada sahabat Nabi SAW, maka dia punya pengakuan dia boleh diterima. Ataupun siapa-siapalah yang mana hidup sezaman dengan mereka, dia memberikan pengakuan, penyaksian bahawa si fulan adalah sebahagian daripada sahabat Nabi SAW, maka ketika itulah boleh diterima. Adapun kalau sesiapa pun yang mendakwa selain daripada mereka, mendakwa bahawa dia orang pernah bertemu dengan Nabi SAW, maka jangan sesekali untuk kita sabitkan mereka ini sebahagian daripada sahabat Nabi SAW, termasuk orang yang mendakwa mereka ini melihat Nabi SAW secara yaqadhahnya, secara itunya, seolah-olah hadir Nabi SAW, hadir di majlis, dia seorang yang nampak. Adakah mereka ini mendapat honor ataupun kemuliaan sebagai sahabat? Abadan, sesekali tidak. Sebab ini semua dakwaan-dakwaan yang tak ada sesiapa pun yang boleh sabitkan kesahihan dia, dan orang yang mendakwa sedemikian pun tahulah hakikat yang sebenarnya. Jadi tak boleh kita kata mereka ini sebahagian daripada sahabat. Ataupun siapa-siapa dia dakwa, dia kata kami pernah bertemu dengan jin, yang mana jin tersebut pernah hidup pada zaman Nabi. So dia nak kata bahawa dia ni macam tabi'in lah, dia jumpa dengan jin sahabat. Yang ni juga tak boleh kita percaya. Sebab walaupun jin ini hidup dan kita pun tak tahu banyak tentang perkara-perkara membabitkan jin, walaupun kita ni pakar sekalipun, orang kata pakar lah dalam menangkap jin lah apa kono, tak ada siapa pun yang boleh menipu ataupun boleh tahu tentang hakikat sebenar jin, kerana apa yang dia tahu adalah apa yang jin tunjuk pada dia, dan tak tahu adakah apa yang jin tunjuk pada dia tu adalah benda yang benar ataupun benda yang tak benar. Sebab dalam hadis sahih Nabi SAW bagi tahu bila mana kerja-kerja jin ini, mereka ini akan mencuri berita-berita daripada langit. Mereka akan tunggu daripada di langit yang tinggi, dan kemudian dia akan pas kepada jin yang berada di langit yang ke bawah, dia akan pas begitulah. Dan dulunya, dan kita pun tak tahu macam mana nak imagine, tapi dalam suratul jin pun bila mana jin ada disebut wa anna lamasna samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami dulu ni pernah suka jenis yang menunggu-nunggu dekat langit ni, pintu langit ni, untuk nak curi-curi berita ni. Tetapi kemudian Allah jadikan ada di sana api-api yang menjadi rujuman lisyayatin, iaitu yang merejam syaitan yang berbentuk kita kata seperti meteor-meteor ni. Ini adalah antara yang Allah nak tembak-tembak jin-jin yang cuba untuk nak mencuri-curi berita daripada langit. Jadi Nabi SAW bagi tahu ada berita-berita yang bolos juga. Maksudnya yang mana malaikat nak bawa tu dia orang tahu juga, dan berita tersebut dibawa sampai kepada jin yang menunggu di bumi, dan jin yang menunggu di bumi sampai kepada dukun-dukun yang memuja, menyembah dia orang ni. Maka ada satu kebenaran yang mungkin disampaikan kepada dukun tu, tetapi Nabi bagi tahu mereka ini mencampur adukkan 100 lagi kebatilan dan pendustaan di sebalik kebenaran. Jadi kalau kita rasa kita tahu satu, kemungkinan besar yang kita tahu lain tu banyak yang tipu-tipu punya, dan kita tak tahu. Sebab kita tak boleh lihat. Yang kita tahu, kalau kita lihat hantu, mesti rupa dia rambut panjang, rupa dia menyeramkan, pakai kain kapan, ataupun kita ingat itulah mungkin rupa sebenar jin. Jadi kita pun golong-golong lah, ini jenis hantu raya, ini jenis ini. Tapi kita pun tak tahu rupa sebenar. Adakah mereka ni sebenarnya tengah mempermainkan kita, dia menyerupai sesuatu yang kita takut. Dan kita pasti jin ni juga dia ada dunia yang berbeza, dan mereka mempunyai kekuatan yang berbeza, mempunyai kemampuan yang berbeza. Sebab kalau kita tengok pun kekuatan mereka ni for somehow dia terhad lah kepada beberapa aspek. Kalau kita tengok jin ni bukannya akan muncul sangat waktu siang. Kalau waktu terang benderang ni, kalau tiba-tiba dia muncul, tak ada siapa takut kan. Tapi kalau malam, automatically kita takut. Dan hadis Nabi SAW pun bagi tahu, kalau azan maghrib, masuk waktu maghrib ni, masuklah ke dalam rumah lah, jaga anak-anak kita ni, jangan bagi dia merayau-rayau kat luar ni. Mungkin itu adalah waktu yang syaitan ataupun jin ini berkeliaran dan rasa cergas. Dia start bangun pagi ke tiba-tiba, sebab tu malam dia seronok, dia nak kacau. Dan kemudian kalau tengok pun, kalau dia kacau pun, biasanya dia suka takutkan orang. Dia suka goyang-goyangkan lampu, dia suka goyang-goyangkan pintu, benda-benda yang manusia rasa takut lah. Sebab
sebab benda tu pelik, macam mana boleh bergerak kalau tak ada orang tolak. Dan for somehow mereka ada hanya beberapa kekuatan yang Allah telah tentukan, dan kita tak tahu apa pun sebenarnya. Jadi kalau ada orang mendakwa tiba-tiba jin ini dia kata kami ini adalah jin yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW, yang tu juga kita tak boleh percaya berdasarkan kepada umum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bagi tahu dalam sebuah hadis, "A'aitukum fi lailatikum hadhihi." Kamu saksikanlah, kamu lihatlah pada malam ini tak ada siapa pun yang ada di atas muka bumi ini yang masih hidup, yang akan hidup lagi dalam tempoh 100 tahun ataupun kepala 100 tahun yang akan datang. So dalam hadis riwayat Jabir, riwayat Muslim, dibagi tahu bahawa kata-kata Nabi SAW itu, hadis tu adalah hadis yang Nabi SAW ucapkan di bulan terakhir kewafatan Nabi SAW, iaitu Nabi SAW wafat pada tahun ke berapa? 11 ke? Siapa ingat? 11 ke? 10 ke? 11 kan? Jadi apa yang Nabi SAW itu sebut benar, dan 100 tahun kemudian pada tahun 110 Hijrah adalah tahun kewafatan akhir sahabat Nabi SAW yang dikenali sebagai Abu Tufail. Jadi itulah kita kata sebagai akhir insan yang pernah bernafas, yang pernah melihat Nabi SAW dan menghembuskan nafas terakhirnya 100 tahun lebih kurang selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi secara umum hadis tersebut menafikan mereka yang masih wujud pada malam tersebut, termasuk juga di kalangan jin-jin yang akan hidup lagi 100 tahun. Allahu alam, itu secara zahir hadis. Secara dalam kita tak tahu tentang jin ini macam mana alam dia. Okey, sambung lagi. وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به. Okay. Dari ini disebut tentang adalatus sahabah. Adalatus sahabah merujuk kepada kredibiliti para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu dari segi riwayat. Kita nak cerita dari segi riwayat. Bila kita sebut tentang adalatus sahabah, kredibiliti sahabat ini merujuk kepada riwayat, bukan dari sudut dosa, pahala. Sebab tu dia berbeza akidah kita dengan akidah Syiah ataupun Rafidah, yang mana mereka ini bila mengkafirkan sahabat radhiyallahu anhum, ada yang sampai mencerca para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi mereka ini mentakdiskan ataupun menyucikan para pemimpin mereka, mendakwa pada pemimpin mereka, imam-imam mereka itu ada sifat ismah. Ismah ni suci, terpelihara lah. Sedangkan dia melihat bahawa banyak daripada sahabat radhiyallahu anhum yang telah munafik, wal iyad billah. Tetapi sahabat yang bila kita bicarakan tentang adalah ataupun kredibiliti sahabat ini merujuk kepada riwayat, iaitu kita nak bagi tahu sahabat yang meriwayatkan sahabat Nabi SAW, riwayat mereka ini boleh diterima kerana dari segi kredibiliti mereka ini boleh sangat-sangat baik dari sudut keboleh percayaan. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum tak pernah menipu, tak berdusta. Mungkin ada beberapa kes yang terpencil, ada sedikit kesilapan, itu pun ada perbahasan khilaf. Tetapi dari sudut umum, kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata kunna la na'rif mal kadhib, kami ini tak pernah tahu tentang apa itu menipu. Maksudnya kami ni memang lurus lah, tak tahu nak menipu langsung, nak kona-kona ni memang bukan jenis, bukan style para sahabat radhiyallahu anhum ataupun masyarakat Arab ketika itu yang dikenali sebagai masyarakat yang bercakap benar. Termasuk kalau kata mereka ini tidak beriman kepada Nabi SAW sekalipun, berdusta itu akan dianggap sebagai satu aib yang besar. Sebab tu bila kita baca kisah-kisah seperti Abu Sufyan radhiyallahu anhum, kemudian bila mana Abu Sufyan disoal masa dia belum masuk Islam, ditanya oleh penguasa daripada Rom tentang Nabi SAW, kedatangan Nabi, tentang sifat-sifat Nabi. Dia jawab semua tu, dia kata dia tak boleh nak tipu. Kalau dia rasa macam dia nak jawab selain tu, tapi dia tak boleh, sebab itu memang sifat dia. Dia mengaku bahawa Nabi SAW seorang yang jujur, Nabi SAW seorang yang tak pernah menipu. Dia sebut kebaikan Nabi. Tapi kalau kita ni berbezalah. Kalau kita ni orang tu kita tak suka, kita nak cakap benda yang kita nak, bukan benda yang fact. Maksudnya sebab kita tak suka dia, kita suka kalau dia ni tuduhan-tuduhan ni benar, ataupun fakta-fakta yang tak betul pasal dia tu betul, kita nak percaya benda tu sebab kita tak suka pada diri dia. Kita mungkin lebih banyak tak jujur daripada jujur. Tapi ini kalau kata zaman
masyarakat Arab dulu sebelum mereka memeluk Islam, sebelum ada iman pun mereka dah ada sifat ni. Satu aib kalau kita menipu lah. Sebagaimana kita pun tahu orang Arab ni dulu walaupun dalam keadaan jahiliah, mereka ini ada sifat-sifat mulia yang mana tak ada, yang mana masih kira wujud lah sebelum kedatangan Islam. Antaranya dari sudut tidak berdusta, antaranya dari sudut memuliakan tetamu, antaranya dari sudut menjaga isteri sampai ke tua, mereka akan jaga. Walaupun dia kata dia nak simpan gundik, dia simpanlah gundik, tapi isteri pertama tu dijagalah, dia akan jaga walaupun dah tua, dah sakit. Orang Arab juga dulu dikenali sebagai suka memberi makan, pemurah kepada orang ramai. Dia memang suka jamu. Sebab tu masih wujudlah, kita tengok budaya menjamu, memberi makan ni di sisi Arab ni agak bagus. Walaupun kita tengok mungkin dia bukanlah kaya sangat lah. Mungkin kalau kita tengok dari sudut pendapatan, dia moderate lah di kalangan masyarakat Arab sana. Tetapi bab untuk nak memberi makan ini masih lagi wujud. Ini kira kata pada zaman ni dia akan usaha untuk nak jamu kita, nak belanja kita. Sebab tu jangan pelik kalau yang tahap kaya-kaya ni, bila dijamu orang dia makan tu macam melampau-lampau kan. Untuk jamu 10 orang makan pun letak tengah tu seekor unta. Memang kita pun tengok pelik kadang-kadang. Sampai dia nak jamu VVIP ni semua, orang duduk keliling ni, tengah ni punya penuh dengan nasi. Setiap satu tempat tu letak seekor kambing. Kita pun kata memang confirm tak habis. Tapi itulah sifat orang Arab. Dia menjamu tu memang dahsyat. Dan kalau kita datang pun dia akan jamu tu letak banyak tau. Dia akan suruh kita makan sampai habis. Dia berbeza dengan kita. Kalau kita ni jamu ni sekadar pisang goreng tu pun dah kira baik kan. Kalau tetamu datang rumah letak kuih-kuih sikit, letak air teh pun dah masya-Allah, dah rasa macam memuliakan tetamu, tahap bagusnya. Tapi orang Arab dulu dia memang tinggi. Dan ini antara sifat-sifat orang Arab dulu. Jadi antara sifat yang wujud, apatah lagi selepas para sahabat radhiyallahu anhu ni beriman kepada Nabi, iaitu sifat yang tak pernah berdusta. Sebab tu riwayat mereka ini terpercaya. Bukan kita kata bila kata sahabat ni kulluhum udul, semuanya udul ni bermaksud sahabat ni bebas daripada dosa. Tak ada siapa pun yang bebas daripada dosa melainkan Nabi SAW yang maksum. Tetapi para sahabat kita bagi tahu dia tetap ada dia punya kesalahan, tetapi mereka ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka ini orang yang paling risau untuk nak melakukan dosa. Mereka ini orang yang paling pantas mengingati Allah, bertaubat bila mana mereka ini melakukan kesalahan. Jadi sahabat ini dia berbeza iman dia dengan kita. Macam mana mereka beramal ni jauh lebih besar. Dan mereka ini takut. Kita pun tengok macam mana Umar radhiyallahu anhu yang begitu takut dengan dosa-dosa ataupun kesilapan yang dilakukan, terutamanya selepas dia menjadi khalifah. Kita bayangkan Umar radhiyallahu anhu pernah beberapa kali diceritakan bila mana dia rasa dia terbuat salah, tiba-tiba dia masuk berkurung dalam bilik ke, kadang-kadang dalam tandas ke, kadang ada orang dengar duduk maki hamun diri dia. Dia kata wailul lil Umar, celaka Umar. Kalau Allah tak ampunkan dia, memang binasalah Umar. Banyak kali dia bermonolog seolah-olah dia menyalahkan diri dia begitu takut kepada Allah Azza wa Jalla, lain daripada kita. Jadi sahabat ni di another different of level. Kita tak kata bahawa sahabat ni langsung tak buat salah. Mereka ini juga manusia biasa. Mereka ni juga ada kesalahan. Kerana itulah turunnya ayat. Kerana itulah turunnya hadis-hadis yang kadang-kadang menegur kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh masa itu umat-umat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya sahabat ini kita pun tahu, jadi orang tak kata orang akan persoalkan sahabat ni bukankah ada dulu yang ada kes-kes yang tiba-tiba berzina kemudian akhirnya dihudud oleh Nabi SAW. Ada sahabat Nabi SAW yang pernah ditangkap kerana minum arak. Tapi ini semua kes-kes yang sangat-sangat terpencil, dan apa yang diriwayatkan pun mereka ini telah dihukum dan telah mendapat hudud Allah. Kisah Ma'iz yang pernah mengaku berzina kepada Nabi SAW, tapi Nabi cuba nak ignore dia. Sampai beberapa kali dia datang, ya Rasulullah, aku telah berzina, hukumlah aku. Dan akhirnya bila mana telah disabitkan hukum, Nabi bagi tahu kalaulah taubat ini dibahagikan kepada kamu, daripada kalian ni, nescaya akan mencukupi. Nak kata betapa besarnya taubat dia dan betapa besarnya rahmat Allah pada sahabat ni. Dan tetapi sahabat ni dari sudut riwayat, mereka ini adalah orang yang paling amanah dan paling terpercaya. Ada juga sebahagian kes yang mana sahabat Nabi SAW meriwayatkan daripada para tabi'in. Marwan bin Al-Hakam, ada juga yang sahabat riwayatkan daripada Marwan bin Al-Hakam. Dia adalah daripada kalangan tabi'in. Jadi dari sudut adalatus sahabah,
dia bukannya seperti ismah ataupun maksumnya para imam di kalangan para Rafidah. Itu antara beza di antara akidah Ahli Sunnah dan juga akidah Syiah Ar-Rafidah. Kecuali di segi Ahli Sunnah, mereka ini menghormati para sahabat, kita memperkatakan kebaikan mereka yang Allah Azza wa Jalla dah puji mereka ini banyak kali dalam Al-Quran. Antaranya ayat Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang paling baik kerana kalian adalah umat yang menyeru ke arah ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Allah puji lagi was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min taht. Yang mana Allah puji orang-orang yang masuk Islam yang bersama dengan Nabi daripada awal, dan mereka ini Allah redha kepada mereka, mereka ini redha pada Allah, dan Allah sediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah puji lagi laqad radhiyallahu 'alal mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah kata betapa Allah redha kepada orang-orang beriman yang mana mereka ini membai'ah Nabi SAW di bawah sebatang pohon ketika mana perjanjian Hudaybiyah. Allah kata ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindungmu dan cukuplah orang-orang yang bersama dengan kamu ini menjadi penolongmu, iaitu daripada kalangan para sahabat Nabi SAW. Bahkan di sana ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memperkata tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum, sama ada secara individu, yang mana kita boleh baca banyak hadis-hadis dalam kitab fadail, dalam bab-bab fadail, dalam mana-mana kitab hadis, Bukhari pun ada, Muslim ada, Sunan Sittah ni semua ada memperkatakan tentang fadailus sahabah, iaitu disebut tentang fadilat sahabat secara umum, dan kemudian mereka akan bincangkan fadilat sahabat secara khusus. Sebab Abu Bakar ada hadis-hadis yang memperkatakan tentang fadilat dia secara khusus, Umar ada, dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang ada spesifik fadilat-fadilat yang tertentu. Jadi banyaklah antara Nabi kata la tasubbu ashabi, janganlah kamu ini mencela sahabat-sahabat aku. Falau anfaqa ahadukum mithla dhahaba mithla uhudin, kalaulah ada antara kamu yang bersedekah menginfak satu gunung emas pun, kamu tak akan dapat mencecah sahabat Nabi ni, walaupun kebaikan mereka ni walaupun setengah daripada tapak tangan mereka. Nabi kata Allah fi ashabi, dan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang menegah daripada kita untuk nak menghina atau meremehkan sahabat Nabi yang telah berjuang bersama dengan Nabi daripada awalnya sampai ke akhir, yang telah berkorban, yang kita tahu berkorban jiwa dan raga berhijrah kepada Nabi SAW. Sebab tu nanti insya-Allah kita akan sebutkan dalam sahabat ni juga, walaupun secara umumnya mereka ini adalah generasi yang dipuji oleh Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun generasi adalah mereka yang berada di kurun aku, tetapi para sahabat juga ada dia punya tingkatan kedudukan dia. Ada sahabat yang lebih mulia daripada yang lain, ada dia punya tingkatan dia. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan tentang itu. Sambung. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر. Okay, dia pun kat sini kita masuk dalam perbahasan lain, iaitu dia kata kat sini sahabat kita pun tahu ada ramai sahabat Nabi SAW yang dikatakan bahawa dia hidup masa Nabi SAW wafat. Sebab kata Abu Zur'ah Al-Razi, bilangan ni lebih daripada 100,000, lebih daripada 100,000, sebab 100,000 yang pernah melakukan haji bersama dengan Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW wafat, ada sahabat yang seramai itulah. Dan dia kata kat sini yang mula-mula sekali, wal mukthiruna fi riwayatil athar, dan ada sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan ada sahabat-sahabat yang kurang meriwayatkan hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis kat sini dia bagi tahu seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun Abu Hurairah ni ataupun nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar, meninggal tahun 557 Hijrah. Abu Hurairah ni dia walaupun agak lambat sekali, dikatakan sedikit lambatlah keislaman dia, tetapi antara faktor yang menyebabkan riwayat dia banyak adalah pertama sekali kerana faktor ingatan dia. Faktor ingatan dia yang mana antara kisah ni yang masyhur bahawa Nabi SAW doakan dia supaya dia tak lupalah apa yang dia dengar. So sejak daripada tu Abu Hurairah beritahu, tak ada apa pun yang aku dengar melainkan aku akan ingat dan aku tak lupa. Kan seronok kalau kita ada power macam tu kan, semua apa yang kita ni kita akan ingat. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudiannya juga dia adalah seorang sahabat yang
Sebab dia sahabat yang miskin. Dia tergolong dalam ahli suffah, iaitu golongan yang mendapat perlindungan di masjid Nabi SAW. Diberi perlindungan sebab dia susah lah. Jadi dia selalu mendampingi, melazimi Nabi SAW. Jadi dia banyak mengetahui tentang Nabi SAW. Yang kedua juga, Abu Hurairah ni kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, dia banyak memberikan fatwa. Dia banyak memberikan fatwa kepada para tabi'in, kepada masyarakat lebih banyak berdakwah. Jadi tugas dia seolah-olah macam mufti, yang menyebabkan bila mana dia kena menjawab soalan, dia kena mengajar ramai orang, maka fatwa dia ataupun hadis-hadis yang disampaikan banyak berbeza, macam Abu Bakar berbeza dengan Umar. Walaupun mereka ni dua adalah sahabat paling baik dengan Nabi, paling rapat dengan Nabi, dua sahabat ni adalah bodyguard padu Nabi SAW, tetapi kerana selepas kewafatan Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk dengan politik. Dia menjadi pemimpin khalifah umat Islam, dan kemudian juga Umar bin Al-Khattab yang jadi Amirul Mukminin, yang mereka ini lebih sibuk dengan politik lebih daripada dunia pengajaran. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar ni sudah pasti agak kurang sikit jika dibandingkan dengan mereka yang ada masa yang banyak untuk nak mengajar seperti Abu Hurairah. Jadi bilangan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang dikumpulkan secara umum iaitu dalam 5374. Dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian dia kata yalihi Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhum meninggal tahun 73 Hijrah, iaitu selepas daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana riwayat dia kurang sikit daripada Abu Hurairah, iaitu 2630 hadis. Kurang banyak tu, maksudnya lebih kurang separuh lah Ibnu Umar. Ni consider antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian dia kata kat sini apa lagi? Wa anasun wal bahru kal khudriyyi. Okey. Wa jabirun wa zaujatun nabiyyi. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhum yang meninggal tahun 93 Hijrah. Dia antara sahabat yang kita bagi tahu hidup lama kan. Dia umur dia mencecah sampai 100 tahun dan dia ada 100 anak, dan kita pun sabarlah siapa-siapa boleh pecahkan rekod dia. Dia memiliki hadis sebanyak 2286 hadis, kurang sikit daripada Ibnu Umar. Dan kemudian dia kata kat sini wal bahru. Siapa al-bahru? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum, iaitu yang meninggal tahun 68 Hijrah dan memiliki hadis sebanyak 1696 hadis, iaitu sekitar 1700 hadis. Abdullah ibnu Abbas. Itu pun walaupun Ibnu Abbas ni antara orang yang macam Abu Hurairah dari sudut dia banyak berdakwah, mengajar kepada orang, sebab tetapi kerana Abdullah bin Abbas ni antara sahabat kecil yang mungkin dia tidaklah begitu lama sangat berdampingan dengan Nabi SAW, tapi maka hadis dia kurang sedikit. Dia disebut sebagai bahar, iaitu laut, sebab dia digelar sebagai Bahrul Ummah, lautan ummah lah, kerana ilmu yang dimilikinya khususnya yang berkaitan dengan tafsir kalamullah dan juga hadis Nabi SAW. Dan kemudian kal khudri. Siapa al-Khudri? Abu Sa'id al-Khudri, yang mana hadis dia lebih kurang sebanyak 1170 hadis. Kurang sikit lah daripada Abdullah ibn Abbas. Kemudian Wajabir, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang consider sahabat muda lah, yang hadis dia banyak sikit, 1540 hadis. Dan kemudian akhir sekali dia kata kat sini wazaujatun nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sekitar 2210 hadis. Lebih banyaklah daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi ini antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Aisyah, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Hurairah. Sebab tu bila kita baca banyak hadis, banyaklah merujuk kepada sahabat-sahabat ni, Anas antaranya. Okey. Kemudian apa yang dikatakan bilangan hadis ni sebenarnya antara bilangan yang dikira oleh Ibnul Jauzi rahimahullah berdasarkan kepada Musnad Baqi bin Makhlad. Kemudian bila mana Syekh Ahmad Syakir cuba mengira balik hadis-hadis sahabat-sahabat ni daripada Musnad Ahmad, dia menemui sedikit perbezaan lah, mungkin dari sudut beza buku, sebab Musnad Ahmad ni pun besar kan, dia mungkin lebih sikit dari sudut tu. Tapi ni overall, sebab Ibnul Jauzi disebut tentang bilangan hadis daripada sahabat-sahabat ni dalam kitab Talqih Fuhum Ahlul Athar.
Okey. Kemudian sambung. والبحر أوفاهم فتوى وعمر ونجله وزوجة الهادي الأبر. Okey. Wal bahru awfahum fatwa, iaitu dia nak bagi tahu bahawa sahabat Nabi SAW tadi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang ni sahabat yang banyak memberikan fatwa. Dia kata yang paling banyak sekali iaitu Ibnu Abbas. Wal bahru, maksudnya Abdullah bin Abbas. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abbas sahabat Nabi SAW yang paling banyak memberikan fatwa. Sebab itulah kita tengok di sana wujudnya madrasah Ibnu Abbas. Kan kat sana ada antara sahabat yang banyak memberi fatwa seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar. Ibnu Umar di Madinah, Ibnu Abbas di Mekah, Ibnu Mas'ud di Kufah ataupun di Iraq. Jadi kerana itu tiga madrasah ini berkembang luas lah, yang menjadi satu school of thought. Daripada dia lah lahir-lahirnya mazhab-mazhab seperti di Kufah, seperti Ibnu Mas'ud, yang mempengaruhi kewujudan mazhab Abi Hanifah dari sudut fiqh. Begitu juga mazhab Ibnu Umar di Madinah sampai lahirnya Imam Malik. Begitu juga Abdullah bin Abbas di Makkah. Dan ini tiga sahabat yang banyak lah, dan dia kata kat sini lagi wa Umar wa najluhu, termasuk Umar juga dia kata antara sahabat yang bagi banyak fatwa. Wa najluhu maksudnya anak dia iaitu Abdullah bin Umar. Wa zaujatul hadil abar, termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi fatwa yang banyak memberikan fatwa. Sebab Aisyah radhiyallahu anha dia ketika Nabi SAW meninggal, dia masih lagi muda, tetapi dia tak dinafikan sahabat yang paling faqih, terutamanya seorang sahabiat perempuan yang pernah berdamping dengan Nabi, yang tahu tentang hal ehwal Nabi di dalam rumah. Itu adalah sebahagian daripada hikmah yang mana kenapa Allah Azza wa Jal berikan kelonggaran kepada Nabi untuk nak kahwin lebih daripada 4 daripada biasa. Itu khususiat Nabi, adalah salah satunya hikmah supaya syariat yang berada di dalam rumah itu boleh dinukilkan, boleh disampaikan kepada luar. Kalaulah hanya satu sahaja, kemungkinan besar maka yang hukum hakam yang di luar sahaja yang baru kita boleh tahu. Tetapi yang berkaitan dengan rumah tangga, yang betapa banyak hadis-hadis yang Aisyah riwayatkan, yang dia sahaja yang tahu, sahabat-sahabat lain tak tahu, kerana dia sahaja yang melihat Nabi SAW di rumah. Itu antara hikmahnya. Dan Aisyah selepas Nabi SAW meninggal, dia banyak mengajar ataupun menjadi rujukan kepada sahabat dan tabi'in yang lain. Bahkan dia begitu aktif, dan dia jadi tiba-tiba Aisyah yang kita kenali masa Nabi hidup ni seorang yang begitu manja, yang macam-macam, kita tengok kerenah dia. Tapi selepas Nabi SAW wafat, dia seolah-olah menjadi someone yang agak serius, bahkan seorang yang very concern pasal agama. Dan kita boleh tengok macam mana dia pernah menegur secara direct Abu Hurairah bila mana dia menganggap sebahagian fatwa Abu Hurairah itu tersilap. Dia direct, dicantas, dia kata aku lebih tahu, dan aku sendiri yang berada dalam kes-kes tersebut kalau nak riwayat pasal hadis-hadis ni. Jadi Aisyah memang dia jadi firm lah selepas Nabi SAW meninggal. Bahkan kalau kita tengok dia aktif, ada orang datang, dia ajar orang, sahabat-sahabat tabi'in datang refer kepada dia. Ini semua menunjukkan bahawa antara dalil yang kita kata bahawa suara wanita ni bukan aurat. So siapa yang kata suara wanita aurat ni, daripada mana dalil dia? Yang menjadi isu hanyalah jika suara itu dilenggukkan menjadi fitnah. Seperti suara-suara menyanyi, itu lenggukan itu barangkali boleh membawa fitnah dan boleh menggoda kaum-kaum lelaki. Tetapi suara biasa yang digunakan fi sabilillah, maka itu bukanlah termasuk dalam aurat. Kalau aurat maka dia tak boleh dengar langsung lah. Macam mana kita tak boleh tengok aurat-aurat wanita, maka dia tak boleh ditengok lah, dan tak boleh didengar lah. Okey, so itu berkaitan dengan Aisyah. Dan kita boleh tengok juga macam mana kematangan Aisyah ketika menguruskan isu-isu politik selepas daripada pembunuhan Uthman radhiyallahu anhum, yang mana kita tengok Aisyah begitu tegas dan berusaha untuk menjadi delegasi yang cuba nak menyatukan antara umat Islam, dan macam mana ada terlibat dalam krisis-krisis yang panjang untuk diceritakan. Tapi kita boleh tengok macam mana Aisyah selepas kewafatan Nabi, dia menjadi seorang yang begitu matang sekali. Jadi inilah Aisyah radhiyallahu anha.
thumma Ibnu Mas'ud. Kemudian ni kita kira yang pertama Ibnu Abbas, kemudian Umar, kemudian Ibnu Umar, kemudiannya Aisyah. Ada 4. Yang kelima siapa? Yang kelima Ibnu Abdullah bin Mas'ud, yang kita dah bagi tahu di antara sahabat yang paling mahir dalam Quran, dan dia berhijrah ke Kufah selepas kewafatan Nabi SAW, mengajar di sana sehingga mempengaruhi banyak mazhab-mazhab fiqh di Iraq. Kemudiannya Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi yang faqih dan juga alim dalam bidang Al-Quran. Dan yang ketujuh iaitu Ali bin Abi Talib. 7 ini antara sahabat Nabi SAW yang dikatakan antara sahabat yang paling faqih lah, dan paling banyak memberikan fatwa. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Ahkamu Al-Ahkam. So disebut 7 sahabat Nabi yang paling banyak memberikan fatwa. Kemudian dia kata wa ba'duhum 20 la tuqallili. Dan selepas itu juga ada lagi sahabat-sahabat lain macam yang dikata lebih kurang 10 orang yang mungkin kurang sikit dalam memberikan fatwa daripada berbanding dengan sahabat yang tadi. Tetapi still dikata la tuqallili, maksudnya jangan anggap macam sikit pula. Sikit bagi demo ni maksudnya agak banyak. Mungkin kalau 7 sahabat tadi, kalau kita kumpulkan fatwa-fatwa sahabat tadi, mungkin boleh jadi satu jilid besar untuk kita kumpulkan fatwa-fatwa sahabat ni. Tetapi sahabat yang 10 yang lain ni, 20 yang lain lebih kurang ni, bukanlah kata sikit sangat, ada tapi mungkin tak banyak sangat. Mungkin adalah dalam beberapa, misalnya Ummu Salamah pun banyak juga antara isteri Nabi SAW yang banyak mengajarlah selepas daripada kewafatan Nabi. Kemudian ada Uthman bin Affan, ini pun antara sahabat yang banyak memberikan fatwa. Jabir, kita ada Anas, kemudiannya Az-Zubair dan Talhah juga. Mereka ni antara sahabat Nabi yang ada fatwa-fatwa mereka, walaupun tak sebanyak sahabat-sahabat yang tadi. Okey, wa ba'dahum man qalla fiha jiddan. Dah baca ke tadi yang ni? Okey, baca. Wa ba'dahum man qalla fiha jidda 20 ba'da 100 qad udda. Wa kana yuftil khulafa ibn Auf ay ahdan nabi Zaidun Mu'adun wa Ubay yang kita makan tu. Okey, wa ba'dahum man qalla fiha jidda, maksudnya selepas daripada nama-nama sahabat yang kita sebutkan tadi ni, sahabat-sahabat lain tak berapa banyaklah memberikan fatwa. Mungkin dalam 2-3 fatwa, 1-2 fatwa yang kita boleh jumpai, tak banyak sangat. Dia kata 20 ba'da 100 wa qad udda, lebih kurang 120 yang Ibnu Hazm bagi tahu ni. Mereka ni ada fatwa-fatwa tapi tak berapa banyak lah. Kemudian dia kata kat sini lagi, wa kana yuftil khulafa, maksudnya antara yang banyak memberikan fatwa pada zaman Nabi sendiri, pada zaman Nabi SAW masih hidup, iaitu seperti khalifah yang 4 khalifah ni, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitu juga dia kata kat sini Ibnu Aufin dan juga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, dia bukan sekadar kaya, tapi dia seorang sahabat yang berilmu. Dan kita boleh tengok macam mana ilmunya Abdurrahman bin Auf. Dia menjadi penasihat yang kita kata paling terpercayalah di sisi Umar bin Al-Khattab. Biasanya kita akan tengok someone mesti kena ada sahabat-sahabat yang menjadi penasihat dia, yang menjadi yang berada di sekeliling. Even Nabi SAW selalu berdamping dengan Abu Bakar dan Umar. Dan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, sahabat yang paling banyak berdamping dengan dia iaitu Umar bin Al-Khattab. Dia sendiri nak Umar bin Al-Khattab ni berada di samping dia, boleh memberikan pandangan. Walaupun kita pun boleh jumpa beberapa kisah yang mana Abu Bakar dan Umar ni tak sekufu kan dalam memberikan pandangan. Dalam kisah tawanan perang Badar, Abu Bakar dibaik cara dia, Umar pancung kepala. Kemudian dalam kes-kes, termasuk masa kita tengok masa kes memerangi orang-orang yang murtad, Abu Bakar ni selalu dia akan pegang Umar tu berada di side dia. Sebab tu masa dia menjadi khalifah, dia tidak melepaskan Umar untuk terjun ke medan peperangan, sebab dia nak ada penasihat dia, menteri dia yang akan menjadi nasihat. Sebab dia tahu Umar ni bijak. Jadi kita jangan anggap orang yang selalu tak sekufu dengan kita ni orang yang tak cerdik.
kadang-kadang dia membuka sudut pandangan yang lain. Dan Umar ni, Abu Bakar memang trust dia. Sebab tu Abu Bakar minta supaya Umar bin Khattab menjadi khalifah selepas kewafatan dia. Dan Umar bin Khattab, dia sangat percaya kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, walaupun dia, kita tahu dia sebagai tycoon, billionaire, millionaire, trillionaire ke apa zaman tu, tapi dia seorang yang sangat alim dan sangat bijak. Dan kita boleh tengok antaranya bila Umar bin Khattab ditikam di saat-saat kewafatannya, dia minta supaya Abdurrahman bin Auf menggantikan dia menjadi imam, dan dia tinggalkan urusan pemilihan khalifah selepas dia kepada sahabat 6 orang yang dijamin masuk syurga, yang dikata yang Allah Azza wa Jalla redha kepada mereka. Jadi cumanya Abdurrahman bin Auf ni dia berlepas diri, dia tak mau jadi khalifah. Jadi dia cukuplah bagi dia kata dia cuba untuk nak manage ataupun dia nak uruskan urusan pemilihan tu, tapi dia tak mau masuk jadi calon. Dia tak nak biar yang lain-lain jadi calon, dia bantu je untuk nak wujudkan mesyuarat dalam bab tu. So itu Abdurrahman bin Auf, ai ahdan Nabi SAW, iaitu pada zaman Nabi SAW. Dia kata termasuk juga Zaid bin Thabit Al-Ansari. Zaid bin Thabit, kita pun tahu tentang peranan dia dalam pengumpulan Al-Quran, dan betapa bijaknya Zaid bin Thabit, antara yang dikatakan mempelajari bahasa Hebrew dalam masa yang singkat, walaupun ada perbezaan riwayat, ada yang kata dalam masa 2 minggu, ada yang kata dalam masa sebulan dia boleh mempelajari bahasa Hebrew. Dan juga Mu'adh bin Jabal ni, walaupun dia kecil lah, muda pada zaman Nabi SAW, tapi kita ingat pada akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW utuskan Mu'adh ni pergi ke Yaman untuk nak mengajar di sana, untuk mengajar berfatwa di sana, walaupun Mu'adh ketika itu masih lagi sangat muda. Mu'adh bin Jabal juga adalah daripada kabilah Khazraj, jadi dia adalah daripada kaum Ansar. Dan juga Ubay, ubi itu keladi lain, lebih kurang. Bagi kita ubi, keledik, keladi nampak macam sama. Okey, Ubay bin Ka'ab juga adalah daripada kabilah Al-Khazraj, iaitu mereka berdua ni daripada kaum Ansar. Ansar ni maksudnya adalah orang bangsa yang menetap ataupun kaum yang menetap di Madinah. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung lagi perbahasan yang berkaitan dengan ma'rifatus sahabah di dalam siri yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak? Sebenarnya ada nak sebutkan beberapa kisah daripada ni, tapi tak sampai-sampai lagi. Jadi insya-Allah nanti kita akan buka dan kita akan tunjukkan beberapa contoh yang berkaitan di dalam perbahasan sahabat radhiyallahu anhum. Saya bawa daripada minggu lepas kitab ni. Ingatkan minggu lepas baca tak sempat juga. Bawa minggu ni tak sempat juga. So insya-Allah kita cuba lagi next week. InsyaAllah kita akan tengok beberapa contoh sahabat-sahabat yang dibahaskan kisah-kisah mereka daripada rujukan-rujukan yang mu'tabar. InsyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.